7 fakta tentang payung Wagasa Jepun. Wagasa adalah payung kertas dari negara bunga sakura, iaitu negara Jepun. Pertama kali payung ini diperkenalkan ke Jepun dari China semasa zaman Heian pada tahun 794 hingga 1185. Kita sering melihat payung Wagasa ini sebagai hiasan dalam acara rasmi atau perayaan di Jepun. Peminat drama Jepun selalunya akan melihat payung ini dipakai oleh gadis semasa memakai kimono. Wagasa sendiri merupakan seni dari Jepun yang mempunyai makna dan keistimewaannya tersendiri. Tanpa membuang masa lagi, mari kita kenali 7 fakta tentang payung Wagasa Jepun. Nombor 7. Awalnya digunakan oleh golongan bangsawan. Payung tradisional Jepun ini yang dikenali sebagai wagashi telah diperkenalkan ke Jepun dari China pada zaman Heian awal 794 hingga tahun 1185. Wagasa ini diperbuat daripada buluh berserta tali dan kertas washi serta lapisan minyak untuk menyalut payung tersebut supaya ia lebih tahan lama dan kalis air. Pada asalnya, payung ini hanya digunakan oleh ahli keluarga empayar dan bangsawan sahaja di Jepun. Pada masa itu, Wagasa adalah barang mewah yang hanya dimiliki oleh orang kaya sahaja. Orang Jepun percaya bahawa fungsinya adalah untuk melindungi mereka daripada roh jahat dan cahaya matahari yang panas. Nombor 6. Wagasa awalnya tidak dapat dilipat. Payung Jepun Wagasa ini pada awalnya dibuat supaya tidak boleh dilipat. Ciri-ciri payung ini yang boleh dilipat adalah inovasi baru moden yang muncul kemudian semasa zaman Azuchi Momoyama, iaitu pada tahun 1568 sehingga 1603. Pada zaman Edo, perkara ini bertukar menjadi proses kraft yang sangat produktif. Maka payung yang dikenali sebagai Wagasa ini telah menjadi sangat popular di semua kalangan bangsawan Jepun pada ketika itu. Tidak kira daripada golongan bangsawan hinggalah kepada rakyat jelata. Wagasa ini dibuat dengan perincian yang cantik dan juga menarik. Selain sebagai fungsinya sebagai payung, ia juga ada dibuat sebagai aksesori. Nombor 5. Wagasa dilapisi minyak. Wagasa disalut minyak dalam lapisan dalam yang menjadikan payung kalis air dan memberikan perlindungan sempurna daripada sinaran UV. Ia mengambil masa kira-kira 1 hingga 3 bulan untuk membuat setiap payung. Dari menyediakan rangka buluh hinggalah ke batangnya, semuanya dilakukan dengan tangan. Selepas Perang Dunia Kedua, terdapat penurunan pesat dalam jualan payung tradisional Jepun kerana berpengaruh payung gaya barat. Ini telah menyebabkan pengurangan lagi dalam bilangan tukang yang mengamalkan teknik kuno pembuatan Wagasa di dunia hari ini. Nombor 4. 3 jenis Wagasa. Wagasa mempunyai 3 jenis payung, iaitu yang pertama ialah dikenali sebagai Bagasa, iaitu bermaksud payung kukuh. Janome bermaksud payung langsing dan payung Jepun iaitu Higasa dan Maigasa. Payung Bagasa untuk kegunaan harian sama ada panas atau hujan. Payung Bagasa biasanya lebih besar dan tebal. Oleh kerana itu, ia mempunyai lebih banyak tulang rusuk dan cenderung lebih berat daripada payung yang lain. Janome lebih nipis dan ringan, senang dibawa ke mana-mana sahaja. Payung ini sering digunakan oleh wanita apabila memakai kimono. Manakala Higasa dan Magayasa hanya boleh digunakan pada hari panas. Hal ini kerana ia tidak tahan air. Nombor 3. Bahagian dari payung Wagasa. Setiap bahagian payung mempunyai nama dan fungsinya tersendiri. Wagasa biasanya mempunyai beberapa rusuk yang dipanggil oyabone, iaitu 24 rusuk untuk payung ringkas yang besar, 44 rusuk untuk Wagasa buatan tangan yang berkualiti tinggi dan sehingga 54 rusuk untuk payung nasional mewah. Shohon iaitu tulang sokongan atau rusuk bawah. Kagari Ito bermaksud tali hiasan datang dalam pelbagai warna dan kontras dengan merah untuk menambah keanggunan payung.
Bahagian rusuk yang menonjol yang dicat dengan varnis dipanggil nokizome. Zukami ialah sehelai kertas yang menutupi atama rokuro, iaitu bahagian di mana tulang rusuk payung bertemu. Apabila menutup payung wagasa, bentuknya kelihatan seperti bunga. Payung wagasa mempunyai dalam bentuk bulatan yang sempurna. Dengan bentuk yang tepat dan ketepatan geometri, wagasa dianggap mempunyai tahap seni yang sangat tinggi. Nombor 2. Wagasa digunakan di teater. Pada masa ini, penggunaan wagasa dalam kehidupan seharian telah digantikan dengan payung moden. Tetapi penggunaannya masih terdapat dalam perarakan perkahwinan tradisional di Jepun. Wagasa yang digunakan berwarna merah juga dalam upacara minum teh di luar dan perayaan. Teater kabuki Jepun juga menggunakan wagasa dalam persembahannya. Geisha memakai wagasa ungu dan pelakon memakai wagasa hitam atau coklat. Pada pengebumian, wagasa digunakan dalam warna putih. Nombor 1. Si hantu roh wagasa. Salah satu fungsi wagasa adalah untuk melindungi daripada roh jahat. Suku Mogami adalah sejenis roh dari Jepun yang muncul dari objek selepas 100 tahun ia hidup. Di Jepun, terdapat legenda semangat payung wagasa. Arwah wagasa dipanggil hantu wagasa, iaitu raksasa yang kelihatan seperti wagasa berlipat dengan sebelah mata dan sebelah kaki yang memakai geta. Wagasa merupakan kearifan tempatan dari Jepun yang masih dikekalkan. Penggunaannya adalah pada saat-saat tertentu. Jika anda bercuti ke Jepun, jangan lupa beli wagasa ini sebagai cenderahati untuk kenang-kenangan